Jadi insya-Allah kita cuba baca lah. Qala al-muallifu radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Sama kan? Wa bihi nasta'in. Aku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin allazi wafaqa man arada bihi khairan fi suluki tariqil a'immati as-sufiyatil muhaqqiqin. Bahasa Arab tu tak payah baca lah sebab dia dah terjemah siap. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang memberi taufik ia akan seorang yang menghendak ia akan dia kebajikan pada menjalankan akan jalan segala imam ahli tasawuf yang muhakkik. Maksudnya ini dia punya mukadimah lah, permulaan kitab. Jadi dimulakan dengan basmalah. Jadi basmalah itu hukumnya sunat. Sebagaimana hadis Nabi SAW untuk melengkapkan keberkatan. Maksudnya mafhum hadis Nabi kata apa-apa perkara yang bernilai bagi seorang manusia, sekiranya dia mulakan dengan bismillah, keberkatan tadi akan sempurna. Contoh dia nak buat kerja apa-apalah yang bernilai, yang dianggap penting bagi diri dia, sekiranya dia mulakan dengan bismillah, maka akan lebih sempurna keberkatan. Keberkatan tu apa? Keberkatan tu kebaikan. Kebaikan yang berganda. Kemudian dalam hadis yang lain, dengan maksud yang lebih kurang sama, untuk melengkapkan juga disunatkan mulakan dengan hamdalah. Maksudnya alhamdulillah. So kita ada bismillah dengan alhamdulillah. Kemudian dalam riwayat yang lain juga, untuk melengkapkan keberkatan ialah kita mulakan dengan selawat. Jadi ulama menggabungkan 3 riwayat ni. Sebab tu kita selalu dapati untuk permulaan kitab ataupun ucapan, minimum akan sebut tu lah bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, 3. Tapi mungkin setengah orang atau setengah ulama dia akan menggunakan bunga-bunga bahasa yang berbeza lah. Tapi intipati dia ialah basmalah, hamdalah dengan selawat. Tujuan dia apa? Untuk melengkapkan keberkatan. Supaya apa yang dia tulis ni, kebaikan dia berganda-ganda, kita yang baca ni pun mendapatkan kebaikan yang berganda-ganda. Kemudian ada banyak lagi lah syarahan tentang basmalah ni. Tapi saya fikir kita tak payah bincang kat situ. Jadi kata pengarang lagi, wabi nasta'in, maknanya dia mulakan karangan dia tadi dengan nama Allah. Saya meminta tolong dengan nama Allah. Dan dia memulakan juga dengan hamdalah kat situ. Ya, segala puji bagi Tuhan sekalian alam yang memberi taufik akan orang yang dia nak jalankan orang itu pada perjalanan tarekat tasawuf. Ini dipanggil apa? Dia dipanggil gaya pembukaan. Dipanggil gaya pembukaan. Kalau dalam terma balaghahnya dipanggil bara'atul istihlal. Maksudnya point ataupun clue tentang perbincangan yang diletakkan di mukaddimah. Contoh kita nak bincang tentang kejuruteraan. Jadi kita nak mulakan ucapan kita, cakaplah segala puji bagi Allah yang mengajarkan ilmu kejuruteraan. Maksudnya kita masih lagi dalam mukadimah, tapi kita dah bagi hint yang kita nak bincang pasal kejuruteraan contohnya. Ataupun ilmu tauhid. Kita pada mukadimah tu kita kata Maha suci Allah, tu segala puji bagi Allah yang Maha Esa. Jadi tu hint bahawa kita nak bincangkan tentang ilmu yang mengesakan Allah, iaitu ilmu tauhid. Jadi kat sini kita nak bincang tentang kitab ni, dia kompleks lah, 3 ada fiqh, tauhid, tasawuf. Cuma dalam kita dah belajar, dah bincang hari tu, 3 ni dia mesti dipadukan dan hasilnya ialah pada tasawuf lah. Kerana tasawuf ni yang menyempurnakan tauhid dengan fiqh. Jadi tasawuf itulah yang dimaksudkan pada kata tariqul a'immati sufiyah. Maksudnya Syekh Abdul Samad ni dia memulakan, dia memberi hint terhadap apa yang dia nak bincangkan ialah pada perjalanan tarekat sufiyah. Maksudnya apa yang dia nak bincangkan semua ni
4 jilid ni ialah digunakan oleh orang yang nak berjalan pada jalan menuju redha Allah Ta'ala. Atau kita panggil sebagai tarikat. Jadi dia bagi hint lah. Segala pujilah bagi Allah yang memilih orang-orang yang Allah, disebabkan Allah nak bagi kebaikan kat orang ni, Allah masukkan dia dalam tarikat. Lalu dia beramal lah dengan apa yang kita nak bincangkan nanti. Kemudian dan memberi petunjuk akan dia kepada mengenal akan dia dan dengan penglihatan. Dengan penghayatan. Betul tak penglihatan? Penglihatan iman dan yakin. Maksudnya start tadi dengan suluk tariq. Suluk tariq ni maksudnya berjalan, tak sampai lagi. Berjalan, buat kerja, zikir, mujahadah. Jadi hujungnya apa? Ma'rifah. Wa hadahu ila ma'rifatihi. Lepas dia dah berusaha kerja tadi, mujahadah, menjalani tarikat, maka balasan dia ataupun hasil dia, pencapaian dia ialah ma'rifat kepada Allah. Bi basaril iman wal yakin. Dengan penyaksian keimanan dan keyakinan. Maksudnya dia mendapat keimanan. Sebab tarekat tu tadilah perjalanan untuk mengusahakan keimanan, menyempurnakan keimanan tu daripada 1% kepada 100%. Maksudnya bila kita habis belajar sifat 20 tu, kita punya keimanan baru 1%. Sebab tu Nabi kata, iman umat akhir zaman senipis kulit bawang. Sebab dia belajar sifat 20 je. Tasawuf dia tak belajar, dia tak bertarekat. Jadi, akidah yang merupakan asas tadi tak dibina. Tak dibina. Jadi 1% je lah. Tapi kalau 1% sampai mati, minimum okey lah daripada tak ada akidah. Cuma soalan dia, ranjau kehidupan yang dia nak lalui berpuluh-puluh tahun ni, dia berbekal dengan akidah 1%, itu sangat bahaya. Lagi-lagi akhir zaman ni macam-macam fitnah ada. Dan Nabi ni sebut dalam hadis, nanti di akhir zaman nanti, pagi beriman, petang kafir. Itu dia punya lazim lah. Maknanya, rentetan daripada iman nipis sangat tadi, kerana tak menjalani tarekat. Jadi, dia akan terdedah dengan bahaya. Jadi, yang takutnya, masa tengah kafir ni mati. Jadi, sebab tu ada ulama' kata, ramai orang yang mati dalam kekafiran. Jadi, kita minta lindung lah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Lepas itu natijah dia. Perjalanan bermula dengan Allah hendak. Allah hendak kebaikan kat orang tu. Kemudian Allah masukkan dia dalam tarekat. Dia bersungguh-sungguh dan dia mendapat makrifat. Maksudnya dia berjalan dalam tarekat tadi dengan penuh jayanya lah maksudnya. Dengan mujahadahnya, dengan jaga adab-adab, istiqamah dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat pada perkataan arada tu, maksudnya Allah yang ingin, itu sebab tu ulama' tasawuf kata, kita berjaya masa dapat masuk tarekat ke, ataupun kita dapat apa-apa pencapaian ke, itu semua sebenarnya bukan daripada diri kita. Maksudnya dia berawal daripada iradat Allah. Maksudnya Allah sendiri yang nak. Jadi kita beruntunglah Allah pilih kita, maksudnya istilah dia. Maksudnya bila kita dah berada di mana-mana tingkatan kejayaan, kita jangan lupalah bahawa kejayaan kita ada sekarang ni, bukan daripada kita pun. Daripada Allah juga. Awal Allah, tengah Allah, akhir pun Allah yang bagi. Kita hanya melalui je. Sebab tu tak boleh riak, ujub, takabur semua tak boleh. Memang tak logik. Bagi orang yang beriman, dia takkan takabur. Baik. Kemudian diteruskan dengan selawat. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin. Itu macam kita sebut tadi. Mengambil keberkatan untuk menyempurnakan kebaikan dengan menyatakan pada mukadimah selawat. So ada basmalah ada, hamdalah ada, selawat pun ada. So terjemahannya, dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW, iaitu penghulu segala nabi-nabi dan segala rasul. Dan atas keluarga baginda dan segala rasul-rasul. Dan di atas sahabat-sahabat. Oh ni diulang balik. Cetakan ni salah. Dan di atas
keluarganya dan segala sahabatnya yang adalah mereka itu ikutan sekalian arifin. Itu biasalah bila selawat pada Rasulullah, sunat kita menyusuli dengan sahabat. Sunat kita menyusuli dengan sahabat dan ahli keluarga Nabi. Sehingga ada riwayat kata, janganlah kamu berselawat kepada aku sahaja, tidak kepada ahli keluarga, walaupun riwayat tadi tak kuat lah. Tapi boleh kita ambil sebagai amalan. Jadi yang sempurna, minimum kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa? Kerana dalam ali ada dua makna. Maksudnya ahli keluarga pun termasuk dalam ahli, sahabat pun termasuk. Bahkan kata Imam Nawawi, ahli juga membawa maksud orang-orang beriman sehingga hari kiamat. Maksud kita pada malam ni, dengan keimanan yang Allah kurniakan, kita pun masuk dalam perkataan ahli Sayyidina Muhammad. Kita pun dapatlah doa-doa orang berselawat tu, kita dapatlah mudah-mudahan. Dan disebut kat situ, sahabat-sahabat ni lah Qudwatul Arifin. Maksudnya, ikutan orang-orang arif. Maksudnya dalam kita berbincang tentang tariqah ataupun ma'rifah, maka guru-guru yang mencapai makrifat tu disebut sebagai arif lah. Arif billah. Ataupun plural dia arifun atau arifin. Maka Syekh nak bagi tahu lah seolah-olah guru-guru yang arif ni, dia tidak lari daripada ajaran sahabat. Maksudnya mereka, apa yang mereka nyatakan daripada makrifat atau mereka bincangkan daripada hakikat, semua tu sebenarnya datang daripada ajaran Nabi dan sahabat juga. Walaupun kita, macam kita sebut tadi, walaupun kita tak ada dalil yang soreh dan sebagainya, kita kena percaya. Macam tu cerita. Kita kena percaya. Kalau tak, dia jadi macam mana pula? Dia, guru-guru yang arif makrifat ni, ketika dia membincangkan makrifah, ketika dia membincangkan hakikah, kalau kita kata dia bukan datang daripada Nabi dengan sahabat, datang daripada mana pula kan? Maksudnya, tak boleh lah macam tu. Jadi kalau orang kata, kalau macam tu, kena ada dalil juga. So, jawapannya ada je dalil. Cuma dalilnya tak dibincangkan satu. Yang kedua, dalilnya banyak bersifat umum. Sebab apa? Sebab makrifah dengan hakikah adalah benda yang batin. Benda yang batin, dia tidak diperkalamkan. Jadi apabila kita mencari dalil dalam bentuk kalam, tak jumpa. Bila kita nak kata, kenapa guru makrifat ni cakap macam ni, tapi tak ada pun teks daripada Nabi, daripada sahabat? Jawapan dia, makrifat ialah benda rohani. Benda yang tak diperkalamkan, benda yang tak ditekskan. Jadi sebab tu sukar untuk kita dapatkan teks daripada sahabat dan Rasulullah. Tambahan pula kita maklum, teks yang kita dapat ni pun sudah amat minimum. Yang sampai pada kita, teks tentang solat, tentang puasa, zakat, haji, muamalat, itu dah amat minimum. Sehingga dalam kitab-kitab hadis tu banyak hadis berulang je. Banyak hadis berulang. Tapi berulang dengan beberapa kelainan lah. So banyaknya hukum hakam tadi memang datang daripada perpindahan maklumat ataupun pengajian daripada guru kepada guru. Maksudnya sahabat, dia mengajar generasi tabi'in macam tu. Dia tak semua dia nyatakan hadis sebab banyak je benda yang dia tak dapat nak sebut hadisnya. Kerana ada satu masa Nabi larang tulis hadis. Nabi kata jangan tulis hadis. Sebab takut bercampur dengan Quran. Betul, ada satu masa Nabi suruh tulis hadis. Jadi hadis tu memang dari sudut rekod dia memang dah minimum. Rekod dah minimum, dipindahkan minimum lah sebab macam-macam kejadian kan. Terbakarnya, diserang tentera Mongol dan sebagainya. Jadi teks tu memang kurang. Jadi lebih lagi dalam bab makrifah dan hakikah. Cuma kita kena percayalah. Kita kena percayalah. Untuk diri kita sendiri. Orang lain tak percaya, tak apalah. Kita percaya bahawa hakikah, makrifah itu ialah perbincangan ataupun ajaran-ajaran yang sememangnya bersumber daripada Rasulullah dan sahabat. Sebagaimana disebut kat sini. Sahabat yang merupakan apa? Ikutan bagi sekalian arif-arif. Ini guru-guru makrifat. Dan atas yang mengikut akan mereka itu yang mengikut bagi yang mengikut mereka itu. Maknanya tabi'in dan tabi'in. Maknanya dua generasi selepas sahabat yang disebut sebagai generasi tabi'in. Kemudian lepas itu dipanggil generasi tabi'in. Bahasa Arab lah. Tabi' maksudnya ikut. Kenapa tiga tu je yang dapat nama khusus? Kerana tiga zaman ni diuji oleh Rasulullah. Diiktiraf oleh Rasulullah sebagai zaman yang
dipercayai ajarannya. Maksudnya dia orang dalam mempelajari, dalam beramal, dalam menyampaikan ajaran, semuanya betul. Ataupun almost betul lah. Salah sikit-sikit tu disebut sebagai khilaf. Adapun selepas daripada 3 zaman tu, 3 kurun tu, terdedah kepada pelbagai bid'ah. Maksudnya bid'ah-bid'ah semua start daripada kurun keempat. Syiah, Khawarij. Maksudnya dia menjadi satu puak yang kuat. Dia memang muncul daripada awal lagi, tapi dia muncul tu mungkin bersifat individu atau kumpulan kecil. Tapi bila lepas daripada zaman keemasan ni, dia menjadi satu fenomena. Sehingga kita kalau baca dalam sirah tadi, ada kerajaan Syiah, ada kerajaan Mu'tazilah, ada kerajaan Khawarij. Bukan seorang dua ni siap buat kerajaan ni. Boleh serang sini, boleh serang sana. Jadi tu dipanggil tabi'in. So kurun sahabat, kurun tabi'in, tabi'in. Jadi kita bersyukurlah kita ahli sunnah ni, dari sudut akidah, fiqah dengan tasawuf, kita punya panutan semuanya imam yang hidup di zaman, minimum di zaman tabi'in. Seperti mana Imam Syafi'i, Imam Abu Hasan Syari dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Maksudnya ajaran mereka tadi memang dah dipuji oleh Rasulullah. Jadi kita selesai masalah. Tak. Bila kita kata kita ambil fiqah daripada Imam Syafi'i je, dah selesai masalah. Bila kita kata kita ambil akidah daripada Imam Abu Hasan Syari, dah selesai masalah. Tak ada kerungsingan. Betul ke Imam Abu Hasan Syari? Tak payah dah. Sebab apa? Sebab memang dia berada di zaman yang betul. Adapun yang kekeliruan yang dibawa tu, kita, kalau kita tak nak buang masa, kita jangan layan lah. Ini buang masa kita je. Berbuat amal kebaikan hingga hari kiamat. Wa ba'du fayaqulul fakir. Adapun kemudian daripada itu, maka lagi akan berkata, fakir yang miskin dan yang berkehendak kepada rahmat Tuhan sekalian alam, iaitu Abdul Samad Al-Jawi Al-Falimbani, murid kepada Qutbur Rabbani wal Arifu As-Samadani, Sayyidi Syekh Muhammad anak Syekh Abdul Karim, maksudnya Muhammad bin Abdul Karim, Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Jadi ini pengarang bagi tahulah nama dia, dan dia bagi tahu guru dia. Maksudnya ini cara ulama ni, bukan orang awam ni. Maksudnya cara mereka menyatakan kemuliaan. Maksudnya kita hari ni kalau kita cerita kat orang, macam mana kita nak cerita yang kita ni mulia? Cakaplah saya belajar kat Al-Azhar contohnya. Atau kita kata saya belajar kat Overseas. Atau kita kata saya imam masjid. Maksudnya cara kita nak mempamerkan diri kita tu kan. Tapi ulama ajar kita, antara caranya ialah kita menyatakan bahawa kita ni adalah murid kepada guru tarekat. Tapi disebabkan tarekat itu dah jadi benda yang sedikit fobia, jadi dia ada tempat-tempat yang tak boleh cakap lah. Ada tempat boleh cakap, ada tempat tak boleh cakap. Lalu nak bagi tahu ni, itu adalah salah satu cara di dalam Islam untuk menyatakan kemuliaan. Maknanya yang mulia itu guru kita. Tapi kita nak mulia sekali, kita cakap lah, saya nak murid dia ni. Saya nak murid dia ni. Jadi dia kata kat situ, murid Qutbur Rabbani Al-Arifus Samadani Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala baginya dan bagi ibu bapanya dan bagi segala muslimin dengan berkat kemegahan Sayyidul Anbiya dan segala rasul dan segala awliya yang salihin. Amin. Itu doa lah, doa kepada guru dia. Baik. Kesuai habis kat situ, mukadimah dia. Mukadimah dia habis kan? Pada perkataan wa ba'du tadi. Ada perkataan wa ba'du tadi, habis mukadimah. Kemudian dia sebut nama dia dan nama guru. Itu kata setengah ulama, orang, maksudnya murid yang sebenar ni, bila dia menyampaikan tadi, dia akan sebut pasal guru dia lah. Maksudnya antara adab murid yang benar tadi, bila dia mengaji, dia akan sebut pasal guru dia. Kerana guru ni ialah ibu bapa rohani. Macam ibu bapa kita lah, kita nak mengenal jasa, macam mana kita sebutlah pasal dia kan. Ibu bapa saya kerja siang malam pagi petang, siapkan duit. Jadi macam mana kita buat macam tu kat ibu ayah, macam tu juga dekat guru-guru. Jadi sikit lagi dia punya mukadimah, dia kata tak kala adalah tahun 1193.
daripada hijrah Nabi SAW, mengilhamkan Allah Ta'ala dalam hatiku bahawa aku terjemah akan kitab imam bagi fuqaha yang alim dan yang jadi ikutan ulama sufi yang muhakkik, yang dinamai akan kitab itu dengan Lubabu Ihya'i Ulumiddin, iaitu Mukhtasar Ihya' Ulumiddin, yang menghimpun akan dia antara syariat dan tarekat yang terkandung di dalamnya itu ilmu usuluddin, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf yang memberi manfaat bagi orang yang menjalani jalan akhirat. Padahal aku terjemah kitab ini dengan bahasa Jawi, serta aku tambah dengan beberapa faedah yang baik-baik supaya memberi manfaat dengan dia orang yang tiada mengetahui baginya itu dengan bahasa Arab. Ini maknanya sebablah, sebab penulisan. Maksudnya ulama-ulama dia tulis kitab dan sebab. Maksudnya adab nak tulis kitab ialah mesti ada sebab. Antara lagi tak boleh tulis benda yang orang dah tulis. Macam orang dah tulis kan tentang satu benda lah, ilmu tasawuf contohnya kan. Tapi kita tulis juga tapi dengan benda yang sama. Jadi itu tidak dipanggil sebagai kebaikan. Kita nak tulis pasal tasawuf boleh juga, tapi kita kena ada kelainan daripada penulisan-penulisan yang sebelumnya. Jadi kalau kita buat tesis pun, orang yang nak buat tesis tu, dia punya tajuk tak boleh sama dengan tesis yang sebelum dia, betul kan? Hatta kalau dalam tajuk dia dah betul pun, dalam isi kandungan dia diketahui dia mengambil daripada yang lain-lain, maka satu kesalahan lah. Jadi dia nak bagi tahu lah sebab dia tulis tadi ialah Allah mengilhamkan dalam hati dia untuk menterjemahkan Lubab Ihya' Ulumiddin. Maksudnya kitab asal dia Ihya' Ulumiddin karangan Imam Ghazali. Kemudian diringkaskan. Ihya' ni diringkaskan, diberi judul Lubab Ihya' Ulumiddin. Pati-pati maksudnya. Pati-pati. Contoh kitab Ihya' ada 4 jilid, diringkaskan jadi 1 jilid. Satu jilid ni lah yang diterjemah oleh Syekh Abdul Samad Al-Albani. Kenapa diterjemah? Kerana dia kata untuk bagi kemanfaatan kepada masyarakat Melayu lah yang tak pandai bahasa Arab. Jadi kitab Ihya' ni amat sempurna. Sehingga dikatakan, kalaulah, ini perkataan je kan maksudnya, kalaulah turun kitab Ihya' je tak ada Quran, manusia boleh selamat daripada api neraka. Sebab apa? Sebab apa yang kitab Ihya' nak sampaikan tu lah yang diambil daripada Quran untuk menyelamatkan manusia daripada api neraka. Maksudnya dalam Quran ada benda yang fardu, ada benda yang sunat. Macam cerita kisah-kisah kan. Jadi kisah-kisah ataupun yang berkaitan dengan sunat ataupun ibrah itu tak diperlukan untuk lepas daripada api neraka. Yang diperlukan fardu. Jadi contohlah kita kata dalam Quran tu, benda yang perlu contohnya 1/3. Jadi 1/3 tu dah diolah oleh Ihya' sehingga dikatakan kalau Quran tadi tak turun ni seolah-olah je. Ihya' tu ada, maka sudah memadai untuk manusia ni selamat daripada api neraka. Maksudnya dia belajar kitab Ihya' tu, dia amal sungguh-sungguh, dia dapat penerimaan daripada Allah, maka dia tak masuk neraka langsung. Dia akan masuk syurga tanpa hisab. Maksudnya nak kata lengkap ni. Jadi ulama' banyak mensyarahkan, ada yang meringkaskan. Meringkaskan tadi atas dasar apa? Atas dasar bila zaman berlalu, maka manusia ni semangat dia makin kurang. Jadi kata ulama', bila semangat kurang, maka ringkasan hukumnya wajib. Jadi wajib. Tapi macam kita ni lah, kita nak baca, ni pun dah kira baca lambat dah ni. Kalau nak baca lambat tu memang sedih kan, berapa tahun nak habis ni. Jadi nak kena baca laju. Jadi kalau boleh baca kat rumah sendiri, so kita fokus mana yang kita tak faham, kita tanya. Sama ada tanya kat sini atau dalam handphone ke, dalam grup ke sebagainya. Itu tujuan dia. Sebab memang zaman ni, orang banyak kerja nak buat. Kalau orang yang tak ada kerja pun, kadang-kadang dia sendiri tak bersemangat, malah. Dia tengok buku tebal, dah malas. Jadi dia suka buku nipis ni, seronok. Tapi, yalah kita nak ambil berkat, kena pakai jugalah buku ni. Cuma kita baca lah laju sikit. Samping dia punya ayat pun dah mudah. Dia tujuan dia lah. Jadi contoh lain, kalau orang yang nak baca bahasa Arab, makan masa lagi. Kitab dah lah tebal, makan masa lagi nak baca bahasa Arab kan. Itu pun tak tahu pas tak pas bahasa Arab dia.
Jadi ulama terjemahkan. Jadi itulah antara tugas ulama yang amat mulia. Yang tak boleh dibuat oleh orang lain. Macam mana hebat pun, tak boleh buat kerja menterjemah dan meringkaskan tadi. Macam kitab fiqh yang kita baca hari ni, itu kalau dibandingkan dengan kitab Al-Imam Syafi'i itu dah berapa kali ringkas tu? 10 kali dah tu ringkas. Daripada Imam anak murid dia, Imam Buaiti, kemudian Imam Haramain, kemudian Imam Ghazali, kemudian Imam Nawawi, kemudian Imam Ibnu Hajar. Banyak tu, ringkas. Nak ambil empati je supaya baca terus boleh beramal. Kalau ikutkan Imam Syafi'i punya macam-macam mustalahat yang kita nak kena kaji. Bila Imam Syafi'i cakap macam ni, apa maksud dia? Apa maksud dia? Adakah ni maksud dia sunat? Adakah ni maksud dia wajib? Dia pening lagi. Tapi bila kita baca kitab yang bawah sekali, terus tahu, oh ni angkat tangan hukumnya sunat. Ini usalli hukumnya sunat. Ini seterusnya. Maknanya tu jasa-jasa ulama lah yang kita tak boleh lepas. Tak boleh ada seorang pun cakap, saya belajar dan beramal dengan agama, tak pakai ulama langsung, tak boleh. Tak ada, dia mesti ada minimum seorang guru lah yang ajar. Dan dia kata, dan aku namakan akan dia dengan nama Sayrus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin. Yang maksud dia, Sayru maknanya perjalanan. As-Salikin orang-orang yang berjalan. Ila kepada ibadati Rabbil Alamin, beribadat kepada Tuhan sekalian alam. Maksudnya dia namakan terjemahan yang dia dah buat ni lah. Perjalanan orang-orang yang salih. Baik. Mudah-mudahan memberi manfaat oleh Allah Ta'ala akan daku dan akan kamu. Kita yang baca ni lah. Mudah-mudahan memberi manfaat ia dengan asalnya. Maksudnya asalnya apa tadi? Ihya Ulumuddin. Maksudnya doa pengarang ni, doa Syekh Abdul Samad Al-Falamani, seolah kalau kita baca kitab dia ni, dapat kejayaan sama macam baca kitab Ihya. Sama lah, sebiji. So tak payahlah kita dah baca ni, kita baca Ihya lagi, tak payah bermasa kita baca kitab lain pula. Kerana Allah Ta'ala itu murah, lagi mulia. Maksudnya Allah ni pemurah, sangat memberi. Mulia ni maksudnya tak ambil balik. Kalau dah bagi, tak ambil balik. Dan tiada daya daripada menjauh maksiat dan tiada upaya daripada berbuat taat, melainkan dengan anugerah Allah Ta'ala yang maha tinggi dan maha besar. Dan mudah-mudahan bahawa sungguhnya menjadikan Allah Ta'ala akan dia tulisan yang ikhlas bagi zatnya yang maha mulia dan dapat kemenangan dengan syurga yang amat nikmat. Tu doa lagi lah. Pertama doa harapan dia tadi supaya hasil terjemahan dia tadi bagi manfaat kepada kita-kita. Dia dah lah ringkas. Terjemah lagi. Dia doa lagi kat kita. Tunggu kita nak baca. Tunggu nak baca. Sebab tu ada riwayat kata apa? Bila ada orang yang nak masuk neraka ni, dia tanya, orang ni pernah belajar tak dengan ulama? Tak pernah. Dia pernah baca tak kitab ulama? Tak pernah. Maksudnya, keselamatan seseorang tadi sangat berkait dengan ulama. Tapi ulama yang pewaris Nabi lah. Sebab kita tak jumpa Nabi. Jadi macam mana malaikat tu nak tanya, dia ni jumpa Nabi tak? Memang tak jumpa lah. Dia ada duduk dengan majlis Nabi tak? Memang tak ada lah kan. Sebab kita tak duduk zaman dengan Nabi. Tapi kita insya-Allah, Allah sentiasa mengutuskan ulama pada setiap zaman. Jadi kerja kita bagi orang awam, kita mendampingkan diri kita dengan ulama-ulama akhirat kita, supaya dapat keselamatan. Jadi doa dia yang seterusnya ialah supaya tulisan dia ni ikhlas lah, menjadikan dia dapat kemenangan di akhirat nanti. Dan dia kata iaitu terjemahan dia ni melengkapi atas suatu mukaddimah dan atas 4 bahagian. Ini dia nak nyatakan secara ringkas lah si kandungan terjemahan ni. Ada satu mukaddimah dan ada 4 bab. Pertama, bermula bahagian pertama itu pada menyatakan ilmu usuluddin, iaitu segala i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, dan menyatakan segala taat yang ibadat yang zahir, yakni ibadat yang zahir. Dan bahagian yang kedua pada menyatakan adat, yakni pada menyatakan hukum adab yang berlaku pada adat seperti makan dan minum dan nikah dan berusaha yang membawa kepada kehidupan di dalam dunia, dan mengetahui halal haram, dan pada menyatakan adab bersahabat dan yang lainnya seperti yang lagi akan datang kenyataannya itu insya-Allah taala. So ada satu mukadimah. Kemudian akan ada satu bab tentang tauhid.
Kemudian bab kedua tentang adab-adab. Maksudnya kita akan baca ni mukaddimah dengan pertama. Mukaddimah ni tentang ilmu lah. Mukaddimah ni tentang ilmu. Kemudian yang bab pertama tu tentang tauhid tu kita akan baca. Dua ni kita tak baca lah. Dua ni tentang adab-adab dan ibadat-ibadat zahir. Kemudian yang ketiga pada menyatakan muhlikat. Muhlikat maksudnya perkara yang merosakkan ibadat. Iaitu segala maksiat yang zahir dan maksiat yang batin. Seperti yang lagi akan datang kenyataannya. Dan bahagian yang keempat ialah pada menyatakan munjiat. Munjiat perkara-perkara yang menjayakan atau melepaskan daripada yang membinasakan segala amalan. Iaitu ibadat batin seperti yang lagi akan datang kenyataannya. Dan suatu khatimah, yakni kesudahan kitab Wallahu al-muwaffiqu. Dan Allah lah yang memberi taufik. Wallahu a'lam. Maksudnya kitab tu ada 6. Satu mukaddimah. Mukaddimah ni cerita tentang ilmu ni. Itu al-muqaddimah fi bayani fadlil ilmi wa fihi fusulun. Itu secara ringkas kita dah bincang di kelas pertama hari tu. Itu maksud ilmu, kelebihan ilmu kan. Tapi kita baca jugalah sebab kita nak lalu dia punya hadis-hadis tu. Kemudian bab pertama dia tentang usuluddin, tauhid tu lah. Kemudian yang dua kita tak baca. Ketiga, yang keempat ni insya-Allah kita baca lah. Iaitu muhlikat dengan munjiat. Muhlikat dan munjiat ni kalau bahasa mudah ada sifat mazmumah, sifat mahmudah lah. Maksudnya dalam kita beramal, kita dah belajar fiqah tadi kan. Solat, puasa, zakat, haji. Ada yang bersifat harian, ada bersifat bulanan, ada bersifat tahunan. Kita buat. Jadi persoalan dia, amalan kita ni selamat tak? So jawapan dia bergantung kepada batin kita. Jadi sebab tu ada yang dipanggil muhlikat. Maksudnya kalau batin kita bersifat dengan sifat muhlikat, maka dia akan merosakkan amalan kita. Kita sembahyang semua tak guna. Sia-sia lah. Di sisi Allah lah ni. Di sisi antara kita hukum zahir je lah. Dia dah sembahyang, bagus lah. Dah sembahyang bagus, dah puasa bagus. Tapi diri sendiri kita nak hukum ibadat kita ni betul ke? Bagus ke? Dah sempurna ke? Dah okey ke? Jawapannya, jangan kita lupa kaitannya dengan batin. Iaitu kalau batin tadi bersifat dengan sifat muhlikat atau mazmumah, maka ibadat kita sia-sia. Macam dia, maknanya dalam buku catatan nanti seperti tak sembahyang langsung lah. Kosong, tak ada apa-apa kan. Sembahyang dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi kat buku amalan tak ada sembahyang. Sebab kita buat benda-benda yang menggugurkan pahala dan amalan. Dia muhlikat tu dia ada beberapa peringkat lah. Ada yang menggugurkan pahala je. Amalan masih ada. Maknanya masih ada sembahyang tapi pahala kosong. Tapi ada yang sampai tak menggugurkan amalan. Maknanya macam tak buat apa-apa. Itu yang paling bahaya. Jadi, bila kita sebut sifat, jadi batin kita ni, dia mesti bersifat. Dia tak boleh kosong daripada sifat. Kan? Macam kita belajar hari tu, setiap zat dia mesti ada sifat. Kan? Dia tak boleh tak ada sifat. Kalau tak ada sifat, dia tak diketahui lah. Jadi bila batin kita ni, bila kita kata mesti bersifat, maka yang kerjanya ialah kita kena sifatkan dia dengan sifat munjiat. Munjiat maksudnya benda yang, sifat-sifat yang menyebabkan amalan kita diterima oleh Allah. Sembahyang sama je. Tapi disebabkan orang ni ada sifat mahmudah, ada munjiat dalam hati dia, maka dia punya sembahyang diterima Allah. Orang yang satu lagi ni tak ada, tak diterima. Boleh jadi pada mata kasar, sembahyang ni lagi cantik. Oh, lagi lama, baca panjang, baca sedap. Pakai jubah, pakai sunnah lah semua, pakai sugi apa semua. Tapi sebabkan ada muhlikat, itu problem. Jadi, penting tak untuk mengetahui batin tadi amat-amat penting. Amat penting sebagaimana yang dititik beratkan oleh guru-guru lah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi yang baik semua datang daripada Allah Ta'ala, yang buat daripada diri saya sendiri. Jadi, untuk malam ni kita sampai situ lah. Jadi kita akan sambung, InsyaAllah. Kita tangguh remaja yang atas tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Kena mati ya?